warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar baru ke program Diploma Pengurusan Industri Halal College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Cik Amirah binti Muhammad Azmi. Pelajar boleh panggil saya sebagai Miss Amirah, yang kita dah banyak berkomunikasi dalam grup WhatsApp sebelum ini. Saya merupakan salah seorang pensyarah di College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur, dan saya juga merupakan ketua program bagi Diploma Pengurusan Industri Halal. Jadi insya-Allah pelajar-pelajar akan mula bertemu dengan saya bagi subjek-subjek yang bermula semester 2 dan ke atas nanti. Jadi untuk sesi taklimat kali ini, saya ingin membuat sedikit perkongsian kepada semua pelajar berkenaan dengan program DIPEH itu sendiri. Apa itu program DIPEH? Apa itu program Diploma Pengurusan Industri Halal? Di sini kita short form, kita panggil sebagai DIPEH je lah. So sedikit pengenalan tentang program Diploma Pengurusan Industri Halal. Diploma Pengurusan Industri Halal ini kita mula tawarkan, KTB mula tawarkan pada tahun April 2016. Itu adalah batch pertama kita. Dan batch pertama ini telah pun tamat pengajian dan telah pun bergraduasi. Maksudnya ada yang sekarang ni sedang bekerja di industri, ada yang menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Jadi setakat ni kita dah ada 3 batch yang dah pun menamatkan pengajian, dengan satu tadi yang dah pun bergraduasi. Jadi sedikit pengenalan ataupun latar belakang tentang apa itu Diploma Pengurusan Industri Halal. Diploma Pengurusan Industri Halal ini merupakan salah satu program yang ditawarkan untuk kita menyokong perkembangan dan pembangunan industri halal di Malaysia. Dan kita, tujuan utama kita dan matlamat utama kita adalah kita nak lahirkan graduan yang kompeten, tenaga kerja yang kompeten untuk menyumbang dalam industri halal. Saya rasa ramai yang dah sedia maklum tentang perkembangan dan demand industri halal di Malaysia maupun secara global. Industri halal ini merupakan industri yang sangat luas. Dia tidak terhad hanya kepada industri makanan semata-mata, namun ia juga melibatkan banyak lagi sektor-sektor lain yang melibatkan barang gunaan Muslim. Contohnya, kalau tadi saya dah sebut makanan, industri makanan, kita ada juga industri farmaceutical, kosmetik, logistik, rumah sembelihan dan lain-lain lagi. So industri halal ini memang merupakan industri yang sangat luas, dan dia memerlukan ramai tenaga kerja yang kompeten untuk turut sama membangunkan dalam perkembangan industri halal. Jadi untuk program DIPEH ini, saya pun pernah kongsikan dalam grup. Saya boleh pecahkan program DIPEH ini kepada 3 komponen utama. 3 komponen utama. Maksudnya nanti bila awak belajar, awak akan jumpa subjek-subjek ini. Antaranya adalah komponen pengurusan, elemen-elemen pengurusan dalam pengajian awak nanti. Dan yang kedua adalah elemen syariah. Ini adalah teras utama dalam industri halal. Pelajar kena ada asas pengetahuan yang basic berkenaan dengan industri halal, terutama yang melibatkan hukum hakam. Yang itu adalah syariah. Dan yang ketiga adalah komponen yang melibatkan teknikal. So bila saya kata ia melibatkan teknikal, ia menyokong kepada syariah tadi. Cuma bagaimana ia akan diaplikasikan dalam industri. Contohnya, macam mana nak buat pengauditan halal, macam mana nak buat sistem jaminan halal, bagaimana nak menggunakan sistem MAI halal, menguruskan dokumentasi permohonan, bagaimana nak maintain kualiti produk halal dan juga terlibat dalam operasi-operasi pembuatan dan perkhidmatan dalam industri halal. Jadi ia merupakan skop yang sangat luas untuk program DIPEH.
Jadi struktur program, mungkin ada yang bertanya, yang mungkin tertanya lah apa antara bahasa pengantar yang kita guna pakai di sini. Kita guna bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, mod pengajian bagi ambilan Julai ini adalah sepenuh masa. Okey, dan kaedah pengajaran kita guna pakai adalah kuliah tutorial secara blended learning, iaitu online, kelas secara face to face. Okey, dan jumlah kredit untuk bergraduasi adalah 91 jam kredit. Maksudnya jumlah daripada 29 subjek yang pelajar perlu ambil nanti, dia akan menghasilkan 91 jam kredit. Jadi pelajar perlu lengkapkan minimum 91 jam kredit ini untuk bergraduasi. Okey, tempoh pengajian bagi sepenuh masa ini adalah 2 tahun setengah. Okey, untuk 7 semester. Okey, jadi pastikan tiada apa-apa subjek yang pelajar mengulang dan sebagainya untuk bergraduasi dan tamat on time. Okey, so saya tahu ramai yang bimbang tentang repeat dan sebagainya. Saya ingin ingatkan kepada pelajar, awak buat betul-betul ikut arahan pensyarah. Kerja yang diberikan awak hasilkan dengan baik tanpa ada copy paste, tiru dan sebagainya. InsyaAllah awak boleh tamatkan dengan jangka masa yang telah ditetapkan. Okey, so saya pergi kepada subjek. Okey, khusus ataupun subjek-subjek yang bakal dipelajari oleh pelajar boleh dipecahkan kepada tiga khusus utama, iaitu teras umum, wajib institut dan juga teras pengkhususan. Okey, so ini adalah pecahan subjek. Okey, jadi antara subjek wajib institut yang wajib semua pelajar, tak kira apa juga program ambil, adalah seperti pengajian Malaysia, teknik berfikir, kreatif dan kritis, etika perbandingan agama dan juga khidmat masyarakat. Itu antara subjek yang pelajar perlu ambil lah di bawah wajib institut. Kemudian di bawah teras umum. Okey, di bawah teras umum ni adalah antara subjek-subjek yang ditawarkan adalah akidah Islamiah, fiqh muamalat, kaedah fiqh, integrated academic English skills. Okey, dan untuk makluman, pelajar juga perlu ambil satu sahaja subjek asas bahasa Arab muamalat. Dan bagi yang tak ada yang tak ambil subjek bahasa Arab semasa SPM, pelajar perlu ikuti kursus persediaan bahasa Arab pada awal semester 1. Jadi lepas tu, bila dah lepas kursus itu, bagi yang tak ada bahasa Arab semasa SPM, mereka boleh ambil satu subjek asas bahasa Arab muamalat. Satu sahaja, jangan bimbang, tidak sukar. Okey, jika faham betul-betul apa yang pensyarah sampaikan, insya-Allah boleh lakukan dengan baik. Okey, dan seterusnya ini adalah core utama yang menjadikan program diploma pengurusan industri halal, iaitu teras pengkhususan. Okey, teras pengkhususan ni memang fokus lebih terperinci untuk diploma pengurusan industri halal. Antaranya asas halal haram dalam Islam. Ini antara pecahan syariah tadi. Ini pelajar akan ambil pada semester 1. Pelajar perlu ada asas yang kukuh tentang halal haram syubhah sebelum pergi lebih jauh lagi tentang halal dan haram. Okey, kemudian akan belajar sikit tentang pengenalan kepada industri halal. Macam tadi saya dah cerita sikit, industri halal ni ada banyak sektor, farmaseutical, kosmetik, logistik. Jadi dalam subjek pengenalan kepada industri halal ni akan dikupas lebih detail lagi berkenaan dengan industri halal di Malaysia dan juga global. Okey, dan yang lain-lain itu adalah subjek yang makin tinggi pada semester yang lebih atas, adalah seperti sistem jaminan halal, pengauditan halal. Itu adalah subjek-subjek teknikal, termasuklah keselamatan makanan. Okey, kenapa kena belajar keselamatan makanan? Ingat, halal dia bukan hanya pada halal dan haram saja, tapi ia merangkumi halalan thayyiban. Okey, thayyiban, 4 keselamatan, kualiti dan kebersihan. Itu pun kita akan cover. Okey, subjek lain tu macam kosmetik, farmaseutika halal juga akan diajarlah kepada semua pelajar.
Okey, itu berkenaan dengan subjek. Saya teruskan berkenaan dengan prospek kerjaya. Okey, mungkin pelajar bertanya, ataupun tertanya-tanya, lepas habis pengajian, di mana hala tuju kerjaya pelajar? Okey, seperti yang saya dah sentuh awal tadi, dalam industri halal ada banyak sektor. Okey, selain daripada sektor makanan, kita ada sektor farmasikal, kosmetik, logistik, rumah sembelihan dan lain-lain lagi. Jadi kerjaya pelajar adalah dalam sektor-sektor tersebut, dan antara jawatan-jawatan yang boleh dijawat oleh pelajar nanti antaranya adalah eksekutif halal. Tapi selain eksekutif halal, dia tidak, maksud saya dia tidak hanya betul-betul fokus kepada eksekutif halal saja. Selain itu, yang 4 tauhiban, kawalan kualiti, jaminan kualiti, penyembelih halal, juru audit halal, pengurus restoran, konsultan halal, itu antara prospek kerjaya untuk pelajar lepasan diploma pengurusan industri halal. Dan kita ada ramai alumni-alumni kita yang dah pun berjaya menempatkan diri di industri, macam tadi sebagai eksekutif halal, sebagai konsultan halal. Konsultan halal adalah individu yang membimbing usahawan-usahawan, pemilik syarikat untuk mendapatkan pensijilan halal daripada JAKIM. Selain itu penyembelih halal, pelajar-pelajar kita, alumni kita, ada yang telah mendapat tauliah penyembelihan daripada Jabatan Agama Islam Negeri untuk melakukan penyembelihan terhadap binatang-binatang lah. Dan selain itu juga pelajar boleh juga pilih ke arah keusahawanan halal. Jadi itu adalah berkenaan dengan prospek kerjaya. Nak sambung belajar pun tiada masalah. Laluan untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi juga terbuka luas. Antaranya pelajar boleh sambung ke ijazah sarjana muda dalam pengurusan industri halal, sama ada di UiTM, kuis, ataupun ambil subjek-subjek ambil program atau ijazah sarjana muda yang lebih menjurus kepada sektor yang pelajar minat. Sebab tadi saya sebut sektor tu, jadi contohnya macam makanan. Pelajar dah tak nak ambil pengurusan industri halal sebab rasa mungkin knowledge yang pelajar perolehi semasa belajar diploma di KPBKL ini dah mencukupi untuk halal, jadi nak fokus kepada sektor yang tertentu. Contoh makanan, pelajar boleh sambung dalam bidang teknologi makanan, pelajar boleh sambung dalam bidang perkhidmatan makanan, sains pembangunan produk. Kita ada alumni yang sedang menyambung pengajian dalam program-program yang saya sebutkan tadilah, terpulang kepada di mana kecenderungan pelajar. Dia tidak terhad nak ambil halal, sambung degree nanti pun halal juga, tidak. Pelajar boleh pergi ke bidang yang lebih khusus dalam industri halal. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya kepada semua pelajar. Pesan saya, buat yang terbaik, ikut semua arahan pensyarah staf dengan baik, tanamkan tekad yang tinggi. Awak ambil pengurusan industri halal kerana awak nak menyumbang kembali kepada ummah, awak nak perkasakan pengguna Islam. Jadi saya doakan semoga semua pelajar dapat menamatkan pengajian dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.